Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ini, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ruang masa untuk kita bertemu di live FB saya ni, insya-Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kesihatan yang mana di musim wabak ini kita diberikan kesihatan. Alhamdulillah tuan-tuan, kena syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi semalam saya sebut kata malam ni kita nak bincangkan tentang hukum nun mati dan tanwin. Tapi kita tangguh dulu, insya-Allah kita tengok pada malam-malam esok. Malam ni saya nak sebut ataupun kita nak bincang tentang iaitu hukum isti'adzah. Hukum isti'adzah. Apa dia isti'adzah ni? Isti'adzah ni tuan-tuan dah duk baca dah selalu sebenarnya. Apabila kita nak baca Quran, kita nak baca Al-Quran, kita akan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi itulah kalimah ataupun sebutan ayat untuk apa kita selalu baca tu, yang pendek lah. Dia ada berbagai-bagai lafaz yang panjang juga, insya-Allah nanti kita sebut. Jadi isti'adzah ni makna dia pada bahasa iaitu berlindung. Isti'adzah ni pada bahasa maksud dia berlindung, dan pada istilah dia lafaz yang menghasilkan perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Isti'adzah juga dikenali sebagai apa? Ta'awudz. Ta'awudz. Isti'adzah juga dikenali sebagai ta'awudz. Yang keduanya, ulama bersepakat mengatakan bahawa isti'adzah bukan daripada ayat Al-Quran. Namun begitu, membaca isti'adzah ketika hendak membaca Al-Quran adalah satu amalan yang sangat dituntut atas setiap pembaca Al-Quran, kerana terhimpun padanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Dalil-dalil tuntutan membaca isti'adzah adalah seperti berikut. Antaranya dalam surah An-Nahl ayat 98, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ayat 98 yang bermaksud apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi daripada ayat ni tuan-tuan, ulama berselisih pendapat mengenai tahap tuntutan membaca isti'adzah ketika hendak membaca Al-Quran. Jadi pandangan mereka ni terbahagi pada tiga, iaitu yang pertamanya, kebanyakan ulama mengatakan sunat muakkad membaca isti'adzah ketika hendak membaca Al-Quran. Jadi sunat muakkad ini pendapat yang pertama, iaitu apabila kita nak baca Quran, pendapat pertama ni kata sunat muakkad. Jadi kalau tak baca tak berdosa lah. Jadi dituntut kita membaca iaitu sunat muakkad sahaja. Yang keduanya, sebagian ulama antaranya Sufyan Ats-Tsauri dan Daud Al-Zahiri serta pengikutnya mengatakan wajib. Bila kata wajib ni, kalau tak baca dia berdosa lah. Siapa-siapa yang tak baca ta'awuz ni ataupun isti'adzah ni ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran, maka hukum dia berdosa, kalau ikut pendapat yang kedua ni. Dan pendapat yang ketiga iaitu antaranya Ibn Sirin mengatakan wajib membaca isti'adzah sekali sahaja seumur hidup. Jadi pendapat yang ketiga ni, kita baca sekali saja seumur hidup, maka terlepaslah hukum wajib tu. Jadi tiga pendapat ni lah yang ulama berselisih pendapat tentang hukum membaca isti'adzah. Yang pertamanya sunat muakkad,
yang keduanya wajib, yang ketiganya wajib seumur hidup. Itu 3 pendapat. Yang seterusnya iaitu ulama. Para ulama mengatakan bahawa harus menambah atau mengurangkan lafaz isti'adzah. Jadi isti'adzah ni ada hak pendek, ada hak panjang. Jadi antaranya yang kita duk baca selalu tu, maka dengan ini terhasillah banyak lafaz isti'adzah sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Antaranya seperti berikut. Dia kata yang pertamanya, lafaz yang diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah lafaz yang masyhur, yang tuan-tuan dan puan semua dah hafal dah. Apa lafaz ini, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini insya-Allah semua orang dah hafal. Kalau tak hafal, pendek saja boleh hafal. Tu orang yang pertama kali dengar ke, mana nak pita dia tak pernah dengar pun orang duk sebut ta'awuz ni, a'udzubillah ni. Jadi dia tak pernah dengar, malam ni dia dengar. Jadi lafaz yang paling pendek ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iaitu maksudnya aku berlindung dari diri dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maksudnya aku berlindung diri dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Yang keduanya, lafaz yang diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta digemari oleh segolongan ulama salaf. Antaranya lafaz dia ialah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dia ada tambah As-Sami' Al-Alim. 2 kalimah di situ. Aku berlindung diri dengan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Ini lafaz yang kedua. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Lafaz yang ketiga yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, iaitu a'udzu bi'afwillahil 'azim min 'adzabihil alim wa min hamazati syayatin innahu huwas sami'ul alim. Ini lafaz yang ketiga, iaitu aku berlindung diri dengan keampunan Allah yang Maha Agung daripada azabnya yang amat pedih dan daripada tipu daya syaitan. Sesungguhnya dialah yakni Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini lafaz yang ketiga. Lafaz yang keempat yang diambil daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu a'udzu billahil wahidil majid min kulli aduwwin wa hasid wa min kulli syaitanin marid innahu huwas sami'ul alim. Ini lafaz yang keempat. Iaitu maksudnya aku berlindung diri dengan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mulia daripada setiap musuh dan setiap orang yang berhasad dengki serta daripada setiap syaitan yang derhaka. Sesungguhnya dialah yakni Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ni panjang sikit. Tuan baca, nak tidur apa-apa. Kita baca ni, dia panjang sikit ni. A'udzu billahil wahidil majid min kulli aduwwin wa hasid wa min kulli syaitanin marid innahu huwas sami'ul alim. Yang kelimanya lafaz yang diambil daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu a'udzu billahil mu'in. A'udzu billahil mu'in minasyaitonil la'in ila yaumiddin. Aku berlindung diri dengan Allah yang Maha memberi pertolongan daripada syaitan yang dilaknat hingga hari kiamat. Ini lafaz yang kelima. Lafaz yang keenam iaitu diambil daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, iaitu a'udzu billahi minasyaiton wa kufrin wal kufri wal tughyani wa huwal mun'imul musta'an. Ini daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Yang keenam ni, aku berlindung diri dengan Allah daripada syaitan dan kekufuran serta taghut, dan dialah Tuhan yang Maha memberi nikmat lagi Maha memberi pertolongan. Yang ketujuhnya lafaz yang diambil daripada Sayyidina Ali bin Abu Talib karamallahu wajhah. A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maksudnya aku berlindung diri dengan Allah yang Maha Agung dan wajahnya yang Maha Mulia
serta kekuasaannya yang maha tersedia daripada syaitan yang direjam. Adapun lafaz yang masyhur, lafaz yang pertama tadi, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi yang panjang-panjang tu kalau tak hafal, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ada satu lagi, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Itu yang lafaz yang lain yang ke-8, tak ada dalam kitab ni. Jadi kalau tak boleh hak panjang, kita baca hak pendek. Memadai kita membaca yang pendek itu. Baca yang pendek. Iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ulama mengatakan bahawa ada dua keadaan membaca isti'adzah ataupun ta'awudz ini ketika hendak membaca Al-Quran, iaitu jahar dan sir. Iaitu kita baca dengan kuat dan ada tempat dia kita baca dengan perlahan. Iaitu yang pertamanya bacaan jahar, iaitu bacaan yang kuat ketika membaca Al-Quran dalam majlis ataupun waktu belajar. Ketika membaca dalam majlis, yakni majlis tilawah Al-Quran contoh dia. Kan kita baca dengan kuat, ataupun waktu belajar. Waktu belajar macam ni ataupun belajar di sekolah, belajar dengan guru, maka kita baca dengan kuat. Macam di sekolah kan kita baca dengan kuat. Bacaan tersebut berhajat kepada orang lain untuk mendengar. Itu yang pertama, bacaan kuat ketika tilawah Al-Quran atau pertandingan Al-Quran, pertandingan membaca Al-Quran, dan juga ketika belajar. Itu kita baca dengan kuat. Bila pula kita baca dengan pelan, iaitu bacaan sir. Bacaan yang perlahan ini ketika membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan walaupun di tempat yang ramai. Kita baca tempat orang ramai tapi kita baca pelan. Kita baca perlahan, jadi kita baca dengan sir. Kita tak tempik dengan orang derah-derah kan, dengan kuat. Kita baca dengan perlahan. Yang keseluruhannya ketika membaca di tempat yang sunyi walaupun dengan suara yang kuat. Kita duduk seorang-seorang, kita baca kuat, tapi kita baca a'udzubillah itu perlahan. Lepas tu baru kita baca Al-Quran dengan kuat. Itu yang kedua. Yang ketiganya ketika membaca secara bergilir-gilir, sedang kita bukan orang yang pertama. Ini macam tadarus lah. Tadarus Al-Quran. Orang yang pertama tu dia baca kuat. Orang yang kemudian dia baca perlahan sahaja. Dan ketika dalam sembahyang, sama ada sembahyang itu sembahyang sir ataupun sembahyang jahar. Ketika dalam sembahyang, sama ada kita sembahyang kuat ataupun sembahyang yang perlahan. Sembahyang kuat ni sembahyang malam lah. Sembahyang Isya, sembahyang Maghrib, sembahyang subuh kita baca kuat. Tetapi a'udzubillah tu kita baca dengan perlahan. Ayat Al-Quran lain, lepas kita baca a'udzubillah tu, kita baca bismillah, kita baca kuat. Tapi a'udzubillah tu kita sebut dengan perlahan. Kita baca dengan perlahan. Begitu juga dengan sembahyang siang hari, sembahyang zuhur dan sembahyang asar, kita baca juga a'udzubillah itu dengan perlahan. Sudah tentulah dengan perlahan sebab surah Al-Fatihah dan surah lain kita baca dengan perlahan. Takkan kita nak baca a'udzubillah tu kuat, lepas tu baca alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah kita baca dengan perlahan. Tak betul lah tu kan. Jadi itulah tempat kita baca kuat dan tempat kita baca perlahan. Bacaan al-jahr dengan bacaan sir. Lepas tu dia pula terdapat 4 cara membaca isti'adzah dan basmalah serta awal surah. Basmalah ni iaitu bacaan bismillah lah. Bacaan basmalah ni iaitu bismillah. Dia kata ada 4 cara. Macam mana nak baca a'udzubillah, lepas tu baca bismillah, kemudian nak baca surah, macam mana nak baca? Dia kata ada 4 cara. Ada 4 cara tu iaitu kita yang pertamanya berhenti pada isti'adzah dan pada basmalah. Inilah yang cara yang paling baik. Kita berhenti a'udzubillah, kita berhenti, lepas tu kita baca bismillah, kita berhenti, lepas tu kita baca qul huwallahu ahad. Contoh surah qul huwallahu ahad. Jadi bacaan dia lagu mana? Bacaan dia macam mana? Iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Lepas tu kemudian kita
Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Lepas tu, Qul huwallahu ahad. Ini bacaan yang pertama, iaitu berhenti pada setiap hujung kalimah itu. Iaitu pada ayat ta'awuz, ayat basmalah dan juga surah. Jadi kita berhenti. Yang keduanya berhenti pada isti'adzah dan menyambung basmalah dengan surah. Kita baca a'udzubillah, kita berhenti, kita waqaf. Lepas tu kita ambil bismillah, kita sambung hujung bismillah itu ar-rahim dengan qul huwallah. Macam mana baca dia cara yang kedua ni? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu cara yang kedua. Berhenti pada hujung ta'awuz ini dan kita sambung basmalah dengan surah. Bacaan yang ketiga pula menyambung isti'adzah dengan basmalah, kemudian kemudian membaca awal surah. Kita baca bismillah, a'udzubillah ini kita sambung dengan bismillah. Ta'awuz sambung dengan basmalah dan kita berhenti, lepas tu kita baca surah. Macam mana baca dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tu. Qul huwallahu ahad. Ini bacaan yang ketiga. Adapun bacaan yang keempat, bacaan terakhir, cara baca dia iaitu menyambung semua daripada isti'adzah, sambung dengan bismillah dan sambung juga dengan surah. Jadi kita sambung tiga-tiga aja. Macam mana cara baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita sambung semua. Kita sambung semua. Kita baca tu sambung semua. Itulah 4 bacaan. Yang pertamanya kita waqaf pada ta'awuz, waqaf pada bismillah. Semuanya waqaf itu. Yang keduanya kita waqaf pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah dan surah kita sambung. Yang ketiganya kita sambung a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillah kita sambung dan kita berhenti, lepas tu kita baca surah. Yang keempatnya sambung semua sekali. Seterusnya tuan-tuan, terdapat 2 cara membaca isti'adzah di awal surah At-Taubah. Ini cara baca bismillah di awal surah Taubah. Sebab apa dia sebut dah ni? Sebab surah At-Taubah ni tak ada bismillah. Bagi yang belum tahu lah, bagi yang tahu tak apa. Salah satu surah dalam Quran ni, banyak-banyak surah, 114 surah ni, ada satu surah tak ada bismillah. Jadi macam mana nak baca dia? Tadi kita bagi contoh tadi ni, dia ada bismillah. Ni tak ada bismillah. Bismillah tak ada. Macam mana nak baca dia? Jadi terdapat 2 cara membaca isti'adzah pada awal surah Taubah, yakni tanpa basmalah. Iaitu berhenti pada isti'adzah kemudian meneruskan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bara'atum minallahi wa rasulih. Baru kita sambung surah Bara'ah. Dia tak ada bismillah. Ataupun cara yang keduanya iaitu menyambung isti'adzah dengan awal surah Taubah. Kita sambung a'udzubillah ni dengan surah Taubah, kita gabung sekali. Iaitu bacaan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Kita sambung terus. Itu cara bacaan dalam surah At-Taubah. Kemudian ulama mengatakan bahawa jika seseorang membaca isti'adzah dengan pertengahan surah, tanpa membaca basmalah, kita baca tengah-tengah surah, baca tengah-tengah surah, maka harus baginya 2 cara seperti surah At-Taubah. Boleh 2 cara macam kita sebut tadi. Iaitu berhenti pada isti'adzah atau menyambung terus isti'adzah dengan awal ayat yang hendak dibaca. Ini kalau kita baca di tengah-tengah surah, bukan awal surah.
Adapun berhenti pada isti'adzah lebih utama jika permulaan ayat tersebut seperti yang saya nak sebut ni. Dia kata kalau kita baca di tengah-tengah surah, kita tak baca awal surah, kita baca tengah-tengah surah, kita boleh baca seperti mana kita baca surah Bara'ah tadi ni. Sebab tak ada bismillah kan. Kita sambung macam surah Bara'ah. Tetapi dia kata, adapun berhenti pada isti'adzah lebih utama jika permulaan ayat tersebut seperti yang saya nak sebut ni. Berhenti lagi elok, lagi cun. Apa dia? Yang pertamanya, jika ayat yang kita nak baca tu iaitu ayat yang kita nak sambung selepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat selepas itu ialah ayat lafzul jalalah, ada sebut nama Allah. Contoh dia tuan-tuan dalam surah An-Nur ayat 35. Kan? Iaitu Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Ini ayat ni kalau kita nak sambung, kita baca itu, kita berhenti, kita nak sambung ayat ni, maka kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berhenti, lebih elok, lebih aula, lebih afdal, lebih cantik kita berhenti tang ar-rajim ni. Lepas tu baru kita sambung a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu nurus samawati wal ard. Macam tu. Kalau kita sambung a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita sambung dengan kalimah Allah tu, jadi tak molek, jadi tak cun. Boleh tak sambung? Boleh, tapi lebih elok kita jangan sambung. Begitu juga ada kata nama Allah Ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taha ayat 5 ni. Iaitu contoh dia bagi ayat 5 surah Taha, iaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, mula ayat tu kita berhenti tentang tu. Ayat surah Taha ni ayat 5 ni kita nak mula tentang Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi apabila kita nak sambung tadi tak cun, tak elok. Jadi kita kena berhenti kalau kita ambil tentang tu. Jadi kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis sama' sampai habis ayat. Jadi kita berhenti. Kalau kita sambung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tak elok, tak segak. Ulama kata tak segak, kita kena berhenti tentang tu. Yang ketiganya iaitu kalimah Rabb. Tadi kalimah nama Allah. Tadi nama Allah. Yang keduanya nama Allah juga. Tadi sebut terus nama perkataan Allah tu. Allah. Allah tu nama dia Allah tu. Yang keduanya Ar-Rahman. Nama lain pula Ar-Rahman. Yang ketiganya kalimah Rabb. Rabb pun Tuhan juga. Allah, Ar-Rahman. Lepas tu yang ketiganya kalimah Rabb. Kita selalu kata, kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi Rabbana ni iaitu maksudnya Tuhan. Tuhan kami. Jadi contoh dia bagi ialah surah Al-Imran. Ali-Imran ni iaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita berhenti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kita sambung, kita berhenti dan kita sambung bacaan macam tu. Kalau kita sambung terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana. Tak elok, tak cun. Tak bagus. Yang keempatnya, dhamir ganti nama. Dhamir ni iaitu ganti nama lah. Yang kembali ganti nama itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dia firman Allah dalam surah Fussilat ayat 47. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi. Hi tu maksudnya dia. Dia tu kembali kepada Allah. Kepada dialah kembalinya apa?
pengetahuan ilmu tentang hari kiamat. Jadi dia tu maksud kata dhamir ganti nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita baca nak sambung tentang ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Jadi 4 ni semua berkaitan dengan nama Allah ataupun ganti nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya ialah, ini yang terakhir tuan-tuan. Yang kelimanya ialah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fath ayat 29, iaitu ayat dia Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Hingga akhir ayat. Jadi kita, kalau kita nak baca a'udzubillah, kita nak berhenti tang ni. Kita berhenti bacaan di sini, kita nak sambung balik, iaitu kita baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Muhammadur Rasulullah. Macam tu bacaan dia. Kalau kita sambung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Tak elok, tak cun, tak bagus, tak aula, tak afdal baca lagu tu. Jadi inilah tuan-tuan ingat, kalau kata nak sambung bacaan tengah-tengah surah, kalau nak baca a'udzubillah, maka kalau ada nama Allah, kalau ada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, tak kiralah nama-nama Allah, ataupun perkataan Rabbana, Rabbi, ataupun nama Nabi kita Muhammad, maka kita jangan sambung lafaz ta'awuz ataupun isti'adzah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan ayat-ayat itu. Adapun kalau kita terbersin tuan-tuan, kita tengah-tengah baca ni kita terbersin ataupun terbatuk kan, ataupun termenguap, adakah kita kena baca ta'awuz? Kita baca-baca terbatuk ataupun terbersin ataupun termenguap kan. Quran ni baca-baca pegang-pegang tu menguap selalu. Kalau pegang telefon tak menguap kan. Kita pegang Quran, pegang-pegang tu, syaitan cukup kuat. Dan menguap, tak ada nak baca lagi. Sebab tu kita kena baca ta'awuz ataupun isti'adzah ni. Jadi tak perlu kita baca ta'awuz ataupun isti'adzah kalau kita menguap, bersin dan batuk. Tetapi kalau orang mari panggil kita jawab panggilan itu, itu kena ta'awuz balik. Ataupun kita menjawab salam. Orang kita tengah baca Quran, orang bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum wa rahmatullah. Kan? Dia bagi salam, maka kita jawab Assalamualaikumsalam. Maka kalau nak baca balik Quran tu, kita kenalah baca ta'awuz. Jadi itulah perkongsian saya malam ini tentang bacaan isti'adzah ataupun ta'awuz. Jadi dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kita nak baca Quran, Allah suruh kita ta'awuz, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada gangguan syaitan ini. Jadi tak baguslah kita kalau kita ambil Quran, kita pergi baca terus, tak kata a'udzubillah. Kita pergi baca bismillah terus. Kalau awal surah tu kita pergi baca bismillah, kita baca surah, tak bagus sangatlah. Jadi kalau kita nak memulakan bacaan Al-Quran, mestilah kita baca ta'awuz ini. Ta'awuz ini sangat penting untuk menjaga bacaan kita daripada gangguan syaitan. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam esok jika ada kesempatan, insyaAllah saya akan kongsikan lagi mungkin bab basmalah ataupun kita akan masuk dalam hukum nun mati dan tanwin, insyaAllah jika diberi kesempatan dan kesihatan malam esok, insyaAllah. Jika saya ada melakukan kesalahan ataupun salah silap, saya minta maaf dan juga saya mohon
tuan-tuan guru di luar sana, ustaz, ustazah, alim ulama boleh menegur ataupun memberi tunjuk ajar kepada saya tang mana silap ataupun menambah baikkan. Saya alu-alukanlah. InsyaAllah saya pun bukan reti tak mana pun. Cuma kita kongsilah apa yang ada, dan saya pun bukannya ni saya baca kitab yang ditulis dari yang karang ataupun disunting oleh apa sahabat-sahabat kita ni. Jadi bukanlah ilmu tu ilmu saya cuma baca hak depa tulis saja. Saya tak ada ilmu, saya baca hak orang tulis, hak ulama tulis. Jadi kalau ada salah silap, saya minta maaf dan juga mohon tunjuk ajar daripada tuan-tuan guru. Sekian untuk pada malam ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.